Mr. Saktiandi. Mr. Speaker, Mr. Deputy Speaker, in Malay please. Tuan Speaker, saya bangkit menyokong rang undang-undang ini. Yang saya perhatikan adalah memberi lebih banyak kuasa kepada penyiasat yang sedang berusaha mengejar mereka yang cuba lari dari membayar cukai. Adalah penting bahawa pasukan penyelidik diberikan kuasa yang lebih kerana dalam konteks cukai, konteks hari ini lebih kompleks. Orang-orang ini atau penjaya ini boleh terlibat dalam sindiket jenayah utama termasuk kumpulan pengganas. Saya tidak tahu sama ada IRAS akan membina kumpulan penyelidik bakat baru yang bersenjata di bawah keadaan khas seperti yang dilakukan di dalam perkhidmatan hasil dalam negeri Amerika Syarikat atau US Inland Revenue Service. Atau adakah IRAS akan menggunakan CAD atau agensi lain dan melantik mereka sebagai pegawai khas yang diberi kuasa di bawah pindaan yang dicadangkan untuk menyokong mereka dalam mana-mana serbuan di dalam sebuah premis. Dan bagaimana pula dengan bilik soal siasat dan pusat pemegangan di mana penjenayah di penjara ini perlu diadakan sepanjang tempoh sementara siasatan yang sedang dijalankan. Mungkin menteri boleh menjelaskan dengan lebih lanjut lagi. Seterusnya, saya akan beralih kepada pindaan yang mempengaruhi kereta sewa private. Ekonomi bersama atau shared economy adalah fenomena yang semakin global dan apabila lebih banyak perkhidmatan PHC terus berminat memasuki pasaran kita, kita hanya boleh mengharapkan industri ini berkembang. Adalah penting untuk terus mengkaji semula dan memperbaiki infrastruktur semasa untuk memastikan trend ini atau itu berada dalam arah yang positif. Mengubah rejim cukai adalah satu cara yang terus maju. Saya tidak mahu mengutarakan isu ini sebagai pemandu teksi berbanding pemandu PHC kerana pada hakikatnya membenarkan pemandu PHC untuk menuntut potongan cukai untuk perbelanjaan yang dilakukan ke atas kerja adalah hanya untuk memastikan keadilan. Pemandu PHC menanggung kos sambil menyediakan perkhidmatan pengangkutan pelengkap kepada orang ramai. Adalah hak mereka untuk mendapat menuntut pembelanjaan operasi seperti perniagaan dan pembekal perkhidmatan lain. Saya sekarang akan berkongsi beberapa contoh penduduk saya yang mendapati diri mereka mengalami masalah kerana rejim cukai yang sedia ada sekarang. Seorang penduduk telah terlibat dalam 3 kemalangan yang mengakibatkan 3 tempoh downtime di mana dia tidak dapat memandu dan memperolehi pendapatan. Walau bagaimanapun, dia masih perlu membayar sewa kereta itu berdasarkan kontrak yang ditandatangani dengan syarikat sewa itu. Ini telah mengakibatkan situasi yang tidak adil di mana dia perlu membayar kerja. Sementara itu, seorang lagi penduduk mengalami kesulitan kewangan kerana bukan sahaja dia menanggung liability cukai yang terlalu tinggi, dia juga mendapati beban besar iaitu dia harus menyumbang Medisave berdasarkan pendapatan yang meningkat dan meninggalkannya dengan sedikit pendapatan segera dan wang tunai. Dalam kes lain pula, keadaan penduduk ini lebih teruk. Jumlah pembelanjaannya pada tahun ini ialah 33,000. Tidak ada yang boleh ditolak atau dirangkumi di bawah deductible dan di atas itu dia harus membayar Medisave yang semakin meningkat. Oleh itu dia mengalami masalah membiayai keperluan asasnya. Saya telah menulis kepada IRAS bagi pihak penduduk tetapi hasilnya tidak memuaskan. Jika penyewaan kereta serta pembelanjaan lain yang dilakukan untuk pekerjaan itu menjadi faktor deduktif cukai, keadaan akan lebih adil. Jadi tanggapan orang ramai mengenai pemandu PHC ialah kebanyakan mereka mempunyai 2 pekerjaan dan memandu separuh masa untuk pendapatan tambahan atau untuk membayar pemilikan kenderaan. Kemudian terdapat kontroversi keutamaan tempat duduk. Pemandu PHC tidak suka, umpamanya ada yang segelintir tidak suka dilihat sebagai pemandu. Mereka lebih suka penumpang mereka duduk di hadapan. Jadi ada yang menyoal mengapa mereka dibenarkan potongan cukai jika mereka tidak mengenal pasti diri mereka sebagai penyedia perkhidmatan profesional. Hakikatnya, saya telah bertemu dengan beberapa penduduk yang merupakan pemandu PHC sepenuh masa. Mereka memandu sepenuh masa untuk menyokong keluarga atau untuk mengisi tempoh pengangguran sementara menunggu untuk mendengar dari majikan yang berpotensi. Mereka akan berkongsi keluhan mereka tentang kos sewa dan minyak kereta yang tinggi, sementara pendapatan dari tenaga kerja mereka dikenakan cukai sepenuhnya. Dan terdapat banyak alasan yang sah untuk mereka kekal sebagai pemandu PHC dan bukannya beralih kepada syarikat teksi. Yang paling jelas adalah umur. Sudah tentu sebahagian daripadanya belum berusia 30 tahun. Cuba melakukan sesuatu yang membina ketika mencari peluang pekerjaan yang lain, mengimbangi pinjaman perumahan dan komitmen keluarga.
Kemudian ada orang lain yang lebih suka keperluan jarak tempoh yang lebih fleksibel bagi syarikat-syarikat PHC kerana mereka perlu bekerja lebih lama atau jam yang fleksibel diperlukan untuk tugas pengasuhan dan sebagainya. Membenarkan pemandu PHC untuk menuntut potongan cukai untuk perbelanjaan akan membantu mereka untuk mengurangkan kos hidup mereka, dan bagi pemandu teksi yang sebelum ini terhalang oleh perbezaan dalam rejim cukai pendapatan ini akan memberi mereka pilihan tambahan, dan pilihan selalu menjadi perkara yang lebih baik buat masa depan. Sudah tentu, kebimbangan yang lain ialah mereka yang bekerja sebagai pemandu PHC adalah sebahagian daripada ekonomi gig yang menyediakan pendapatan sebagai pertukaran untuk tenaga kerja, tetapi tidak datang dengan manfaat tipikal yang dilihat dalam pekerjaan sepenuh masa. Lebih-lebih lagi, sukar bagi pemandu untuk menaikkan semangat dan meningkatkan portfolio kerjaya mereka dalam industri ini. Dengan meminda rejim cukai pendapatan yang memihak kepada mereka, adalah kita menggalakkan pemandu PHC untuk kekal di mana mereka berada. Ia akan menjadi baik untuk semua jika Minister, Menteri, Pak Menteri boleh menjelaskan sama ada terdapat rancangan untuk menyekat kadar umur atau had umur. Adakah terdapat keperluan untuk pemandu PHC menjalani pensijilan kesihatan perubatan secara periodik untuk memastikan mereka sihat untuk kepentingan keselamatan awam? Pada pendapat saya adalah penting untuk membantu membuat pekerjaan pemandu PHC berpatutan. Mereka menyediakan perkhidmatan yang agak penting dan layak mendapat rejim cukai yang lebih adil. Dalam pada itu, kita perlu memikirkan cara untuk membantu pemandu PHC beralih dari industri ke pilihan mereka, jika mereka mahu, dan menggalakkan mereka untuk terus meningkatkan kemahiran, tetapi ini akan menjadi satu perkara untuk satu lagi kesempatan. Tuan Deputy Speaker, terima kasih. Thank you.